supaya kita tahu yang buat project itu siapa. Yang buat project itu syaitan. Yang namanya syaitan tak buat project untuk bawa kita pergi ke syurga. Dia yang menjadi sebab keluarnya Nabi Adam daripada syurga. Apa projectnya syaitan? Kata baginda Rasulullah, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang yang salat. Putus asa untuk disembah, dah tak mungkin kepada umat ini. Akan tetapi apa yang diinginkan oleh syaitan? At-tahrish bainakum. At-tahrish, cucuk sana, cucuk sini, bergaduh. Ini projek syaitan. Yang kita sekarang merealisasikan atau ramai daripada umat Islam menjayakan projeknya syaitan. Baik dalam peringkat keluarga kita bergaduh, dalam peringkat jiran kita bergaduh, di dalam satu organisasi kita bergaduh, di dalam NGO satu dengan yang lain kita bergaduh, di dalam madhab kita bergaduh, di dalam puak kabilah kita bergaduh, dalam pelbagai keadaan ramai kaum muslimin bergaduh. Ini adalah merupakan malapetaka yang menimpa kepada umat Islam. Maka janganlah kita menjayakan kepada projek syaitan dengan kita terlibat di dalam pergaduhan. Jangan kita menjayakan projeknya syaitan dengan kita menyucuk sana, menyucuk sini untuk menjadi sebab pergaduhan antara dua puak. Siapa yang beruntung dalam pergaduhan ini? Syaitan saja beruntung. Kita yang menjayakan program dan projeknya syaitan, wal iyadzu billah. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan untuk para rasul dan pengikut para rasul. Apa yang dijadikan untuk mereka? Aduan, musuh. Daripada siapa? Syayatinal insi, syaitan daripada manusia. Wal jinni, juga syaitan daripada jin. Syaitan ada juga daripada manusia. Syaitan juga ada daripada jin. Siapakah syaitan manusia? Syaitan manusia adalah orang yang membawa untuk menjayakan program dan projeknya syaitan, menyesatkan orang lain, menimbulkan pergaduhan sesama kaum muslimin. Ini adalah syaitan manusia. Syaitan jin daripada golongan jin yang juga membantu kepada syaitan manusia, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yuhi, mereka saling berkomunikasi, mereka saling mengilhami, mereka saling bermusyawarat. Macam mana bermusyawarat dengan syaitan? Hawa nafsunya diserahkan kepada syaitan. Hawa nafsunya mengimamkan syaitan. Maka berkomunikasi dengan ilham dan dijadikan syaitan penasihat. Cukup menjadi sebab terkeluarnya Nabi Adam daripada syurga ketika syaitan bersumpah, inni lakum alaminan nasihin, saya penasihat kepada awak berdua. Apa hasil daripada nasihat yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa? Diturunkan daripada syurga. Dengar nasihat daripada syaitan. Setiap umat yang dengar nasihat daripada syaitan akan terkeluar daripada kebenaran, seperti mana pernah terkeluarnya Nabi Adam dan Siti Hawa daripada syurga karena mendengar nasihat daripada syaitan. Jangan serahkan hawa nafsu anda kepada syaitan. Jangan jadikan hawa nafsu anda bermakmumkan kepada syaitan. Imam kita satu, panduan kita satu, penghulu kita satu, yang mesti kita ikuti satu, tak ada yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kamu, wahai yang mendakwa beriman, wahai yang mendakwa dirinya telah lengkap imannya, wahai yang mengaku dirinya sudah penuh imannya. La yu'minu ahadukum, tak beriman kamu. Tak cukup iman hanya pengakuan daripada kamu sahaja, tak cukup iman hanya terkeluar daripada mulut sahaja. Hatta yakuna hawahu, sehingga pengakuan kamu kepada keimanan kamu itu hawa nafsu kamu ikut dengan ajaran yang aku datang dengannya.
Tanpa itu jangan anggap diri kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Tak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya kalau kita masih menyerahkan hawa nafsu kita kepada syaitan, baik daripada jin ataupun manusia, untuk dijadikan imam dan ikutan kepada kita. Kita tidak beriman dengan sebenarnya iman kepada Allah dan Rasulnya, karena hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak dengar cakap syaitan, mengimamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mengilhami satu dengan yang lain. Apa ilhamnya? Zukhrufal qaul. Zukhruf indah, al-qaul perkataan. Kata-katanya indah, mungkin dengan Quran, mungkin dengan hadis, mungkin dengan guna perkataan ulama. Indah kata-katanya. Kalimatu haqqin urida biha batil. Tapi kalimatnya benar, maksudnya adalah batil. Bukankah yang berlaku di tengah-tengah zaman kita sekarang yang kita tengok semuanya adalah memegang kepada panji Quran dan juga sunnah, ingin memperjuangkan agama, ingin menegakkan khilafah Islamiyah, ingin menerapkan di atas bumi ini hukum Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam slogan yang dibawa oleh mereka, berdalilkan dengan Quran dan sunnah. Zukhrufal qawli ghurura. Kata-katanya indah, tapi ghurur, palsu, menipu, tidak benar, jauh daripada kebenaran. Walaupun menggunakan kata-kata yang menipu kepada orang ramai. Dan berapa ramai orang tertipu dengan zukhrufal qawli ini daripada kalangan kaum muslimin, yang tertipu dengan slogan, yang tertipu dengan bendera, yang tertipu dengan ayat-ayat yang dibacakan. Tujuannya adalah untuk memuaskan objektif dan matlamat hawa nafsu mereka. Kembalilah kepada ajaran yang dibawa oleh para ulama yang berpegang kepada silsilah sanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menafsirkan Quran dan hadis kecuali mengikut apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di zaman Rasulullah terdapat golongan yang menggunakan zukhrufal qawli juga, menggunakan slogan, menggunakan bangunan, menggunakan lambang untuk membela kepada agama Islam. Akan tetapi tersimpan di dalamnya adalah niat-niat yang busuk daripada kalangan kaum munafikin. Apa yang dilakukan oleh mereka untuk menjayakan program dan proyeknya syaitan? Mereka bangun masjid. Mereka membangun masjid. Untuk apa masjid dibangun oleh mereka? Dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Quran supaya kita belajar untuk tidak tertipu dengan slogan, untuk tidak tertipu dengan apa yang dinampak secara zahir. Karena sebelum kita sudah ada golongan yang menampakkan zahirnya itu masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam isi projek objektif daripada pembinaan masjid itu adalah kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran. Dan golongan orang-orang yang membuat masjid yang namanya masjid dhirar, masjid tempat yang disukai oleh Allah di atas muka bumi ini. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling disukai oleh Allah masjid. Mereka bina masjid juga. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran. Apa tujuannya? Mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid dah selesai. Ya Rasulullah, mohon Tuhan datang untuk salat di masjid kami. Minta juga Nabi membuka masjid itu, mengesahkan masjid. Minta Rasulullah yang salat di situ. Sementara baginda dalam perjalanan untuk menuju kepada peperangan Tabuk. Ya Rasulullah, silahkan datang ke masjid kami untuk salat. Ingin diresmikan masjid yang tersimpan niat busuk di dalamnya. Dengan Nabi SAW ingin salat di dalamnya. Nabi belum tahu maksud mereka. Nabi mengatakan, bila mana balik daripada peperangan kami akan datang. Masjid itu di Quba.